Assalamualaikum, saya Nurul Aimi binti Ramli. Assalamualaikum, nama saya Nur Huaida binti Azman. Assalamualaikum, nama saya Siti Zahidah binti Sohaimi. Assalamualaikum, saya Ili Atira binti Kamuradin. Assalamualaikum, saya Ratna Syafitri binti Rabain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adi Zakira binti Afandi. Assalamualaikum, nama saya Syafiqah binti Sufyan. Apa itu perpaduan? Perpaduan adalah satu kunci kepada sesebuah negara dan masyarakat yang bersatu padu serta harmoni. Perpaduan juga adalah satu elemen yang wajib dipupuk dalam kalangan masyarakat, terutamanya apabila sesebuah masyarakat tersebut mempunyai bangsa, kaum, etnik, budaya dan menganut agama yang berbeza. Perpaduan juga boleh dipupuk dari pengamalan agama dalam setiap masyarakat dari sesebuah bangsa serta kaum tersebut. Pengamalan agama yang baik sentiasa menggalakkan penganutnya sentiasa menjaga adab, hormat menghormati serta bertolak ansur dalam kehidupan dan dengan masyarakat sekeliling. Tuntasnya, perpaduan melalui keagamaan di Malaysia adalah satu cara yang terbaik kerana semua masyarakat mempunyai kepercayaan tersendiri dalam mengamati agama yang mereka ikuti. Dalam setiap agama itu sudah pasti menyeru penganutnya ke arah keharmonian dan perpaduan bukan sahaja dengan diri mereka sendiri tetapi dengan semua makhluk di muka bumi ini. Terdapat beberapa isu sensitiviti yang berlaku di Malaysia. Antaranya adalah isu azan. Laungan azan dengan menggunakan pembesar suara menjadi satu isu dalam kalangan masyarakat. Terdapat seorang lelaki yang beragama lain mengarahkan agar membuang semua pembesar suara dari masjid dan mengumandangkan hanuman calisa iaitu puisi untuk dewa di hadapan masjid jika arahan itu gagal dipatuhi. Hal ini berlaku kerana mereka merasa terganggu dengan laungan azan yang kuat daripada masjid. Jumpa terus bunuh. Jangan cakap banyak. Aku nak tanya pada Melayu Islam babi ni. Nabi Muhammad kau tu sebenarnya kambing babi. Allah kau. Seterusnya adalah isu penghinaan agama. Isu penghinaan agama di Malaysia, terutamanya di media sosial, masih lagi tidak dapat diatasi. Buktinya, sehingga ke hari ini masih lagi ada segelintir masyarakat yang melakukan perbuatan mencerca, menghina dan merendahkan martabat agama. Seperti yang tertular di media sosial baru-baru ini, terdapat satu video di mana seorang warga negara Malaysia telah menghina agama Islam, Nabi dan juga Allah. Perbuatan sedemikian yang mencemarkan kesucian dan memperlekehkan agama telah mendapat perhatian ramai orang sekaligus membangkitkan kemarahan orang Melayu yang beragama Islam. Oleh itu, perbuatan menghina ini adalah suatu perbuatan yang sangat negatif dan tidak sepatutnya diikuti atau dicontohi oleh mana-mana pihak, tak kiralah apa agama sekalipun. Hal ini kerana isu menghina agama merupakan isu yang sangat sensitif dan boleh menjejaskan perpaduan nasional. Seterusnya adalah isu solat Jumaat yang menyebabkan kesesakan jalan raya. Isu ini telah mendapat respon yang berbeza dan juga mendapat perhatian orang ramai, terutamanya orang bukan Islam, apabila setiap kali solat Jumaat pasti akan berlaku kesesakan jalan raya. Oleh sebab itu, timbul isu di mana terdapat segelintir masyarakat non-Muslim memuat naik di laman Facebook, seterusnya menularkan ke laman-laman lain bagi mencadangkan umat Islam di Malaysia untuk menunaikan solat Jumaat pada hari Sabtu bagi mengelakkan kesesakan jalan raya. Hal ini telah menyebabkan rasa tidak puas hati orang Islam kepada orang bukan Islam. Hal ini amat membimbangkan kerana isu ini boleh mencetuskan perpecahan antara orang Islam dan orang bukan Islam. Yang seterusnya adalah perayaan Bon Odori. Perayaan ini telah disambut di Kuala Lumpur pada baru-baru ini. Bon atau Obon ialah adat resam masyarakat Jepun
yang beragama Buddha sebagai menghormati roh nenek moyang mereka. Perayaan ini telah berlangsung selama 3 hari dari hari ke-15 bulan ke-9 dalam kalender lunar Cina atau Jepun. Umat Islam di negara ini dinasihatkan agar tidak menyertai program Festival Bon Odori kerana mengandungi unsur agama lain serta dibimbangi mampu merosakkan akidah umat Islam. Isu yang seterusnya adalah tentang membersihkan rumah ibadat agama lain. Perkara ini telah melibatkan sekumpulan pelajar yang telah membersihkan sebuah kuil yang terkesan akibat banjir baru-baru ini. Penglibatan Muslim dalam aktiviti gotong royong membersihkan rumah ibadat agama lain adalah dilarang selama sekali. Perkara ini dibimbangi boleh menjerumuskan seseorang itu ke dalam kategori membantu ke arah kesyirikan yang sama sekali jelas dilarang dalam Islam. Malaysia merupakan negara majmuk yang mempunyai berbagai ras, suku, budaya, adat dan agama. Antara agama yang terdapat di Malaysia ialah agama Islam, Buddha, Hindu dan juga Kristian. Kepelbagaian agama yang wujud dikenal pasti sebagai salah satu faktor yang boleh mencetuskan konflik. Antaranya ialah perbezaan pegangan ajaran agama, sikap pengadut agama bertindak di luar batasan yang digariskan agama dan undang-undang negara, serta salah faham antara agama atau dalam kalangan agama yang sama. Kepelbagaian masyarakat di dunia harus difahami bukan sahaja boleh dipecah dalam kelompok etnik berbeza-beza, tetapi juga membabitkan pembahagian kelompok agama yang pelbagai. Oleh itu, bagi mengelakkan konflik dalam isu ini ialah kita perlu menjaga sensitiviti kepelbagaian agama, antaranya seperti menghormati budaya dan adat agama lain. Yang kedua, tidak boleh memaksa orang berlainan agama untuk menganuti agama kita sendiri. Yang ketiga, bersikap adil dan tidak diskriminasi dengan semua agama. Konflik agama boleh diatasi dengan pelbagai kaedah, namun yang menentukan sama ada ia berjaya atau tidak ialah individu dan masyarakat beragama itu sendiri. Disebabkan video majlis resepsi yang tular baru-baru ini, Ili Najwa Anwar Hussein Sadiq dilempar dengan pelbagai kecaman kerana dirinya yang beragama Islam dilihat berkahwin mengikut cara Punjabi dan bukannya cara Islam. Terbaru, Ili Najwa tampil memohon maaf susulan majlis resepsi perkahwinannya dengan Kapten Hoki India Manpreet Singh Pawar baru-baru ini mencetuskan pelbagai persoalan sehingga ada mendakwa dia murtad. Memetik laporan Malaysia Gazette, wanita terbabit mengaku apa laku atas salah dan kejahilan dia dan suaminya, malah Ili Najwa turut menzahirkan permohonan kepada keluarganya yang diheret sama dalam isu ini. Memupuk perpaduan dalam agama, kita sebagai rakyat Malaysia perlu mempunyai sikap hormat menghormati sesama manusia yang berbeza agama dengan cara mengamalkan sikap bertoleransi dan menghormati budaya serta agama lain. Ingat bahawa masyarakat pribumi di Sabah dan Sarawak seperti Iban, Murud, Bidayu dan Kadazan yang kebanyakan mereka beragama Kristian. Manakala sebahagian daripada saudara mereka pula ada yang memeluk Islam. Maka sikap bertoleransi ini menjadi sebahagian daripada cara hidup mereka di Sabah dan Sarawak. Seluruh masyarakat juga sepatutnya menunjukkan rasa hormat dan menanamkan rasa sayang dalam kalangan masyarakat. Ia dapat mengelakkan wujudnya rasa curiga dan tidak berlaku pergaduhan di antara kaum yang hanya akan memecah belahkan masyarakat di negara ini. Di samping itu, masyarakat juga dilarang mencemuh ajaran yang dianuti oleh kaum lain atau bahasa serta cara hidup mereka. Ia bertujuan untuk mewujudkan persahabatan serta memupuk keharmonian dalam kalangan masyarakat yang mencam latar belakangnya. Akhir sekali,
rakyat di negara ini perlulah mengekalkan keamanan dan ikatan persahabatan kerana kita sepatutnya menumpukan kepada perkara positif bukannya perkara negatif yang akan membawa masalah serta menggugat keharmonian di negara ini. Baiklah, seterusnya saya dan Ili akan membincangkan persamaan di antara keempat-empat agama. Semua agama menekankan konsep ketuhanan, malah mempunyai peraturan dan amalan-amalan tertentu dalam agama yang perlu dilaksanakan oleh pengikutnya. Setiap agama juga menekankan melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan dalam kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia. Oleh itu, ternyata setiap agama mahukan perkara yang sama yang harus dilakukan oleh setiap pengikutnya, iaitu kebaikan. Persamaan konsep kehidupan dalam semua agama antaranya adalah manusia berhak di atas semua yang terdapat di dunia, di mana manusia perlulah berusaha sendiri dengan baik bagi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan semua benda hidup dan dilarang membunuh ataupun menyeksa manusia dan binatang lain. Juga, manusia dilarang memotong pokok dan tumbuh-tumbuhan dengan sewenang-wenangnya. Semua manusia adalah sama martabatnya walau setinggi mana pun mereka. Bagi mereka yang berkemampuan sepatutnya memberi zakat atau bantuan agar dapat disalurkan kepada yang kurang mampu bagi meringankan beban mereka. Mereka yang lemah dan miskin perlu dilindungi oleh mereka yang berkebolehan. Bukan agama Islam sahaja, tapi semua agama juga ada mengajarkan untuk saling membantu antara satu sama lain, terutamanya orang yang dalam kesusahan. Persamaan antara keempat-empat agama ini yang terakhir adalah persamaan konsep ketuhanan. Tuhan itu wujud, Tuhanlah yang mencipta sekalian alam ini. Pada Tuhanlah manusia meminta pertolongan dan memohon ampun bagi dosa mereka. Malah apa yang kita ada dan tiada adalah seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagi orang Islam, itu adalah takdir qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tentukan dan wajib kita percaya, tetapi bagi penganut agama Buddha dan Hindu, itu adalah hukum karma di mana itu adalah pembalasan bagi perkara yang dilakukan semasa hayat yang lepas. Kekangan masa adalah salah satu cabaran yang dihadapi oleh saya dan ahli kumpulan di mana kami perlu menyiapkan tugasan ini dengan keadaan yang segera. Berkat atas kerjasama semua ahli kumpulan, tugasan ini berjaya disiapkan. Melalui tugasan ini juga saya tertarik untuk lebih mengetahui tentang agama-agama yang terdapat di Malaysia dengan lebih mendalam lagi. Ini kerana saya percaya dengan pengetahuan sini saya dapat memperbaiki pandangan saya terhadap agama lain dan lebih menghormati mereka. Selain itu, kurang kefahaman tentang agama yang berkaitan, iaitu di mana menyukarkan saya dalam menyeraikan isi penting yang perlu ada dalam objektif kajian. Kerana kurangnya pengetahuan tentang agama Buddha, Hindu dan Kristen. Dalam hal ini, saya perlu membuat analisis tentang agama dengan lebih mendalam bagi memahami sesuatu agama. Terdapat pelbagai cabaran yang saya hadapi semasa menghasilkan projek ini. Antaranya adalah internet akses yang lemah sehingga menyebabkan kesukaran dalam mencari maklumat. Refleksi yang saya dapat sepanjang projek dijalankan ialah saya mendapat ilmu baru tentang kepelbagaian agama yang perlu kita hormati supaya tidak tercetusnya konflik dan negara kita dapat melahirkan masyarakat yang harmoni walaupun berlainan agama. Sekian. Seterusnya, apa yang saya dapat dari tugasan ini adalah kita haruslah menghormati agama lain supaya tidak berlaku salah faham dan perpecahan di antara masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Keharmonian kaum kelihatan agak rapuh kerana acap kali isu sensitiviti kaum dan agama diusir oleh pelbagai kaum. Berbalik kepada isu penghinaan terhadap agama, semua pihak disarankan agar memberikan tumpuan bagi membina negara, menghormati semua pihak tanpa mengira kaum dan agama.
Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sir Muhammad Nazir bin Muhammad Khalid atas kesudian beliau untuk meluangkan masa, memberi tunjuk ajar dan membimbing kami dalam menyempurnakan tugasan ini. Selain itu, harapan kami agar rakan seperjuangan dan rakyat Malaysia menunjukkan contoh yang terbaik kepada dunia dalam aspek menjalani kehidupan yang harmoni. Walaupun Islam adalah agama anutan majoriti, agama lain seperti agama Buddha, Kristian dan Hindu tidak boleh diketepikan. Kita juga seharusnya meraihkan perbezaan yang ada, bukan mencari titik perbezaan yang akhirnya boleh menjadi pencetus kepada keadaan yang tidak menyenangkan seperti pergaduhan atau rusuhan yang tidak membawa sebarang keuntungan kepada masyarakat di negara ini.